أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الغر المحجلين وعلى أولياء الله الصالحين وعلى العلماء العاملين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dikasihi Ananda Fairuz, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan masjid ini, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama saya syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, terima kasih di atas pelawaan dan jemputan saya pada pagi subuh ini untuk berjumpa dengan tuan-tuan puan-puan dalam nak beri satu respon maklum balas peristiwa yang berlaku baru ni, yang sebenarnya berlaku tak berhenti, tapi kita tak perasan. Kalau wali-wali Allah lah, dia malam-malam dia keluar di beranda rumah dia, dia tengok langit, dia tengok keliling, dia menangis. Orang tu dia punya basirah dia dalam, dia penglihatan hati dia dalam. Jadi nampak perubahan yang berlaku di langit umpamanya banyak, cuma kita tak perasan. Kita tak perasan. Dan dia orang pun tak mau cakap, takut mendahului ilmu Allah, wali-wali ni. Cuma kadang-kadang perjumpaan kita dengan dia, kita kena banyak selawat lah. Kadang-kadang banyak istighfar lah, banyak istighfar. Kita pun tak faham apa dia ada tanda-tanda. Jadi bagi kita yang hidup dalam alam nyata ni, yang banyak bergantung kepada benda ni, jadi kita cubalah melihat sikit sebanyak, kerana tiap-tiap peristiwa yang berlaku tu ada tanda-tanda dia. Dia ada tiga pihak ni. Pertama, dia punya musabbib. Musabbib ni Allah. Yang keduanya musabbab, biasanya manusia. Dan tak kecuali kalau binatang-binatang atau makhluk yang kaku, rumah, sungai, hutan belantara. Dan yang ketiga sebab. Musabbib Allah, musabbab sasaran, sebab jatuh, aksiden, tenggelam, lemas. Jadi bila kita fokus tiga ni, bagi kita yang Islam lain daripada mereka yang tak Islam. Hatta kita yang Islam pun tingkatan berbeza. Bagi mereka yang makam-makam wali-wali, orang-orang yang halus pandangan, berbeza dengan orang awam. Berbeza. Umpama contoh, semasa saya di Mesir, Presiden Sadat rahimahullah, dalam akhir-akhir hayat dia pernah buat perjumpaan dengan kumpulan jurnalis, penulis, ketua akhbar, dan target yang menantu ialah untuk nak meluahkan tuduhan kepada ikhwan muslimin, yang pada masa itu ketua dia ialah peguam dia ni, Omar Tul-Musani. Omar Tul-Musani asal orang Algeria. Jadi kita tengok live dalam TV. Jadi dia fokus ucapan malam tu untuk mengatakan huru-hara yang berlaku di Mesir, letupan-letupan
tunjuk perasaan pecah ni ialah dilakukan oleh kumpulan Islam, jamaah Islam yang guru mereka ni adalah ikhwan. Setiap kali dia tak beritahu ke Umar, jadi dia tuju kepada Umar, dia kata kes berlaku bakar panggung wayang ni, kita ni ikhwan lah, kamu suruh. Saya yang saya tertarik ia bila penghujung Sadat beri peluang kepada hadirin pada malam tu untuk mengukakan soalan, angkat pandangan. Dia angkat tangan, Umar semasa ni kita fokus dia nak kata apa. Kata, Tuan Sama Presiden, kalau selama ni saya pihak-pihak dan tuduh saya macam-macam, saya tak sempat nak mengadu, melainkan kepada Tuan lah sebagai Ketua Negara. Tapi sepanjang ucapan malam ni nampak saya kena tuduh. Yang menuduh tu Tuan. Nampak saya tidak tempat kepada Allah Ta'ala saja. Sekarang saya nak adu kepada Allah Ta'ala. Sekarang saya angkat aduan kepada Allah Ta'ala. Mengangkat aduan kepada Allah Ta'ala. Tak tempat dulu. Sadat dia faham. Sadat ni orang pernah terlibat dengan ikhwan. Quran dia banyak hafal. Puasa Senin Khamis, Quran tak putih baca. Dia pernah terlibat dengan ikhwan, cuma tersisih. Jadi Sadat bila dengar kata Tuan Musa ni kata, saya sekarang ni boleh kena Tuan tuduh saya, tak tempat nak mengadu dengan pada Allah. Saya kata jangan saya angkat kepada Allah. Saya takut Allah. Tak, saya tak boleh tarik dah. Terus. Tuan-tuan, kita perhati dengan penuh hati-hati mulai pada malam tu sampai ke lebih kurang tak lebih dari 1 hari. Sadat pun innalillah. Jadi aduan ni terus kepada Allah. Jadi apa yang nak Allah nampak qada, tunai terus berlaku yang berlaku. Jadi Sadat belum dia dibunuh pun dia ada berlaku kes-kes dia ke Iskandaria, ada seorang tampil ke depan pistol, sama ada lakonan, dia orang tangkap. Siapa kamu? Ikhwan. Jadi mungkin lakonan untuk nak pegang ikhwan, tak apa, tapi akhirnya mati. Jadi maknanya apa Sadat buat ujung-ujung tu sampai memperbanyakkan gereja sama dengan masjid. Bagi saya atas sebagai Ketua Negara, di tepi masjid mesti ada gereja. Kan cakap tu dah lain. Dia pulang daripada Amerika, masa tu Presiden Amerika, Presiden Qatar. Pergi sana, rupanya pokok Kristian yang ketua-ketua bukan dia ada dekat dengan Qatar. Kata, please kindly tolonglah jaga anak-anak kami di Mesir. Dia orang beritahu dia anak tirikan. Sadat balik daripada Amerika, terus cakap tidak ada politik dengan agama kaitan, dan saya bukan cadang Ketua Negara. Ketetapan saya ialah di tepi sebuah masjid mesti ada gereja. Kan boleh peluang. Jadi itulah nampak tak lama berlaku yang berlaku. Nampaknya Allah memilih supaya orang ramai dapat sedap kes berlaku. Kenapa? Maka create problem jadi macam tu. Orang dapat faham. Dan belum tu pun Sadat kata pernah berlaku kes membunuh Ketua Khalid Selambuli tu, abang dia. Sebab tu yang penembak tepat Khalid tu, penembak tepat tentera. Saya tengok masa dia angkat lapang, lompat dari lori, tembak kena, pakar tembak. Rupanya abang dia dibunuh oleh Sadat. Jadi mana ada kes. Jadi kita nak relatekan antara ni supaya faham. Apa yang berlaku seri 2 ni, kita anggap satu tragedi lah. Kerana mau tak mau, di kalangan mereka yang pilot, kapten pun orang Islam, penumpang-penumpang ada orang Islam.
walaupun yang lain tak ada apa, tapi kita pandang kemanusiaan. Tentu ada rahsia sebalik. Bagi saya, bagi kita orang Islam, respon kita lain. Sebab itu Nabi Muhammad ajar kita, pernah berlaku lampu padam. Lampu lilin ya, terpadam. Nabi katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada lampu padam, bukan orang mati. Kalau kita kan kata Ismail lah, kenapa Ismail? Accident. Atau patah kaki. Bukan mati, tak mati. Ini bukan cerita mati. Accident tu satu surgery. Ini padam lampu lilin pun Nabi kata innalillah. Cepat. Jadi kerana itu tuan-tuan balik rujuk dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya 153 ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sambung lagi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiril sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nampaknya turbulasi ini benar pasti berlaku. Cuma bila berlaku tu, bagi mereka yang banyak terima dugaan Nabi-Nabi. Di antara Nabi-Nabi yang banyak kena ialah ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan junjung sallallahu alaihi wasallam. Jika yang 5 ni, yang top ni, yang banyak mengenai turbulasi adalah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umur dakwah Nabi 23 tahunnya wafat. Tapi bukan pasal wafat. Nabi memerhati umat sampai kiamat. Umpamanya macam mana ni? Katakan masjid ni mengadakan majlis subuh jemaah buat kuliah. Nabi Muhammad dia ada atas kubur dia. Di tepi dia ada seorang malaikat, itu khadam dia. Dia pergi seluruh dunia ni. Malaikat tu dia balik buat laporan. Ya Rasulullah, di kampung sekian ada orang buat zikrullah, baca Quran, buat tahlil. Nabi suka. Balik buat laporan. Situ orang main judi. Jadi macam-macam sampai kiamat. Nabi lain hadis kata bila wafat dia hanya terkubur dia semayang. Contoh, semasa Isra' Mi'raj malam tu, Nabi dibawa oleh Jibril berjalan mulai dari Makkah masuk ke Madinah. Madinah tu Nabi kata, Muhammad, ini tempat kamu akan singgah. Dan sini kamu akan disemadikan. Nabi tahu lah. Kono Baitul Maqdis. Kawasan tu nampak seorang lelaki bersemayam atas kubur. Dia bertanya, kamu kenal siapa tu? Tak tahu, Allah tak tahu. Itulah abang kamu, Musa, yang semayang atas kuburnya. Guru saya kata, begitulah tabiat Nabi Rasul yang lain. Bila dia wafat, dia akan beribadat atas kubur dia. Nampak? Nabi Muhammad di samping ada atas kubur dia tu, khadam dia. Sebab itu Nabi Muhammad akan gembira dengan kelakuan umat yang taat. Itu Nabi Muhammad akan bersedih dan marah dengar berita tentang umat yang derhaka. Sampai. Sebab itu pengenalan sufi dari tasawuf, kalau syahid tak mati, maka wali lagi tak mati. Kalau wali Allah tak mati, Nabi Nuh lagi tak mati. Kalau Nabi tak mati,
Penghulu Nabi lagi tak mati. Mati ini adat biasa. Orang ke bumi kan baginda, mandi manda baginda. Tapi hakikat tak mati. Jadi kerana itu Nabi ajar kita, Khubaib, kalau kamu dibunuh, kamu tak mati. Tak mati. Kamu dalam kubur tak mati, kamu hidup. Kamu akan menikmati semua kemudahan dan syurga. Khubaib ini dia jawab depan orang musyrikin dengan tegas. Dia yakin atau kata orang Islam. Jadi balik cerita tribulasi ni, orang beriman dia terima, redha. Alhamdulillah. Jadi cerita redha ni kiranya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi masa perang Mu'tah tahun 9 Hijrah ke-8 di Jordan, dia putus, dia bawa panji-panji, tangan kiri putus habis, jatuh macam buah timun. Masa tu Nabi nampak roh dia keluar dan Allah gantikan tangan kaki yang putus dengan sayap. Sebab tu Ja'far, kita akan datang dalam syurga nanti, dia terbang. Ini seorang sahabat Nabi yang pakai sayap. Dikelar dia sebagai Ja'far At-Ta'ir. Nabi pulang ke Madinah, jumpa anak dia kecil umur 5 tahun, menunggu ayah pulang daripada medan perang sebagai gembira kepulangan ayah. Nabi faham anak kecil ni apa dia nak tahu. Ayah meninggal. Nabi turun dari kenderaan, dukung Ja'far. Alhamdulillah, nama Alhamdulillah. Alhamdulillah kata, saya nampak ayah kamu terbang ke syurga dengan sayap. Mula budak ni menangis. Jangan takut, Alhamdulillah, Allah gantikan dengan sayap. Terbang nanti cik nampak ayah pakai sayap. Suka budak ni. Jadi dia harapan tinggi, iman. Asal dia sedih, tapi gembira kerana ayah dikurniakan sayap, terbang ke syurga. Itu respon bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat yang mati, sanggup pasal sayangkan Nabi, cintakan Allah, sayangkan Nabi. Jadi apa tak apa, putus kepala tak apa. Jadi kalau ini sikap orang Islam beriman, apa yang berlaku, jatuh apa pun kapal terbang ke, dia beriman. Malam tu sama ada kita sedar tidak, seorang keluarga Abang Keli, orang Kelantan, bila ada yang jadi pegawai dalam kapal terbang tu meninggal, orang Kelantan, dia terbang pun, dia memang sayang sama dia, nenek dia, cium nenek dia pun. Jadi ada lelaki bercakap, keluarga tu, ni Allah punya kerja. Tu komen dia. Dia tu betul, Allah punya kerja, bukan kita punya kerja. Jawab penuh iman. Nak fikir tak sampai fikir. Allah punya kerja. Dengan tidak mula usra ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Tapi kemuncak klimak dia, Allah punya kerja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Tu ya. Ikhtiar boleh buat. Jadi saya masa Raya Rabu baru ni dalam RMK Kedah, cerita Rabu saya ada ambil bagian sejam cakap. Dia kata, Ustaz Nabi komen apa tentang kata gini lah. Saya kata dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak, ayat Quran bunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kata Allah, apakah mereka tak tengok burung-burung yang terbang di awan? Lekat, terbang elok, lekat. Siapa pegang dia? Allah. Kita kiaskan kapal terbang macam burung. Technician ke engineer tengok dia, okey lepas, okey boleh jalan. Itu kiraan makhluk. Allah belum tahu. Allah boleh create macam atas langit udara. Kita dia ingat udara tu ikut monsun-monsun. Tak. Laki-laki
Jibril turun jumpa Nabi, nama Ismail alaihissalam. Ismail ni malaikat. Nabi belum wafat 2 hari dia turun sama Jibril. Jibril kata, ya Muhammad, sama saya hari ni ialah Ismail. Dia ni belum pernah turun bumi lagi. Naik ke langit tak? Duduk tengah-tengah. Kerja dia bahagian taufan. Dia tiup mana pergi. Ikut arahan Allah. Angin. Kita cerita lain. Cerita Islam, makhluk dah ada. Jadi macam mana hebat kita kaji itu, cara cuaca bagus, belum tahu. Allah boleh create macam-macam masalah kalau dia nak. Jadi kita rasa dia turun jumpa Nabi, dia nama Ismail. Ismail, Ibrahim ni ialah nama-nama Abrani, orang bahasa Bani Israel. Saya ni bahagian kelola bahagian angin topan. Ya. Kita monsun dia ada malaikat. Saya turunnya ziarah kamu lah. Ni kali pertama, kali akhir turun. Nak cerita bahawa kita kena beriman bahawa walaupun kita siap perkakas cukup, kapal terbang cukup semua dan layak untuk terbang, jarak jauh sekian, distance macam-macam, tapi pergantungan kepada Allah. Sebab tu bila nak berjalan, subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuan-tuan, saya pernah di Brunei 10 tahun. Brunei ni unik dia. Biar pilot tu orang putih ke, Jerman ke, belum jalan, dia pasang takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah baca alik, Allah Mahawin baca alik. Artinya kalau nak jatuh pun redha. Kita diyakinkan. Jadi tengok orang Islam dia angkat tangan. Ya Allah, kalau jatuh pun redha. Mati karenamu ya Allah. Jadi saya rasa mendekat ke Allah dalam semua segi. Dia kecil ya. Bukan besar, kecil, tapi respon dia cukup bagus. Saya kata, oh, Masya Allah. Opa, Sultan dia suruh buat macam tu. Oh, jadi kita tak buat, dia buat. Ada kiblat. Kita baru ada sekarang ni. Dia dulu buat lama. Arah kiblat. Kita semayang cakap padang. Pramugari mai hampa di kang ada kita semayang. Dia bantu kita semayang. Kata subhanallah. Jadi dia bantu. Jadi nampaknya itu cara responnya, saudara. Kalau itu apa berlaku? Berlakulah. Itu kecil di antara benda kecil. Besar-besar. Bagi mereka yang tak apa ada iman, oh macam mana? Orang beriman, kita usaha dah buat dah. Siap semua cukup. Berlaku juga, habis. Allah. Sebab tu Nabi Muhammad semasa sahabat Nabi lu, Nabi kata, kamu tamat elok untamu tu. Jangan tak tamat. Tamat elok. Supaya jangan jalan-jalan. Bertawa kepada Allah. Jangan kamu lepas. Lepas tahu kata betul. Nabi ajar macam tu. Jadi maknanya, dah kita siap semua peralatan untuk naik cukup. Berlaku juga. Habis. Allah. Jadi apa yang berlaku tu, kalau kita timbang dengan kita juga sebagai makhluk, Allah boleh buat apa dia suka. Fa'alu lima yurid. Itu saya kata, Allah dia buat apa dia suka. Cuma Allah tak zalim. Jadi kerana itu saya rasa apa yang berlaku kepada ni, kita yang beriman, itu Allah Ta'ala. Apa-apanya dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut, di antara kelebihan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar dan Umar ialah selain bila berjuang fisabilillah, tegak kerjaan apa semua, tanah jadian badan tu, tanah dalam badan Sayyidina Abu Bakar Umar sama tanah jadian Nabi. Tahu di mana? Mereka ada dikubumikan tepi Nabi. Makna kita ni, tanah kita, badan kita ni, ada tanah ni, tengok mati-mati. Di mana kita disimpan? Di Amerika. Mana asal ambil tanah di Amerika? Laut, mana dia ambil laut? Macam saya ni walaupun beranak di Kedah, tak tahu ni nak mati di mana.
Mati tu baru tahu, oh tanah dia, badan dia ambil di Kuala Lumpur. Jadi takdir Allah kalau mereka yang mati tu, laut, itulah hasil ambil dia. Tanah jadian. Balik sana. Kan unik. Tu beriman kita. Allah pulang ke laut. Ustaz, ikan makan Ustaz. Cerita lain. Sebab tu ada keluarga kita yang pergi ke Mekah naik kapal laut. Sampai tengah laut, mati. Dia ulur turun. Ikan makan situ tempat dia. Badan kita ni, tanah jalan di mana ambil. Senang dia walaupun pupu Nabi, tanah dia di Kufah. Uthman walaupun penantu Nabi, di Baqiang. Fatimah walaupun anak Nabi, di Baqiang. Nabi tepi dengan senang bakar. Kan lain. Malah tuan-tuan, perempuan, dalam hadis yang sahih, guru saya kata, sekarang ni ada kosong satu lagi kubur tempat Nabi tu. Yang ada sekarang Nabi Muhammad, sisi baginda tu Abu Bakar, sisi Abu Bakar tu Umar. Ada satu kosong lagi. Nabi kata Aisyah, ya bagi tahu satu tempat kosong ni untuk kekanda saya. Nabi Isa akan turun akhir zaman, untuk zaman akan memperjuang syariat saya ni. Lama berkahwin, beranak pinak, wafat, aku mungkin tepi ni. Cik Aisyah kata, ini bukan untuk siapa, saya tak boleh. Tempat ni untuk kekanda Nabi. Dia pergi kekanda abang. Yang mana muda-muda, macam Nabi Isa, Musa, kekanda. Yang ayah, macam Nabi Ibrahim, nenek. Mak Adam, munyang. Itu bahasa-bahasa Nabi. Bukan kita kata-kata, ambilan daripada kata Nabi. Jadi, akhi, itu kekanda. Musa, kekanda. Main Nabi Nuh, nenek. Ini tempat kekanda dia yang akan dikebumikan. Siapa terbayang? Ini nampaknya Nabi Isa akan turun akhir zaman, berjuang 8 tahun. Berkahwin, sebab Nabi Isa masa angkat ke langit, umur 33 tahun. Bukan kahwin dia. Turun kahwin. Beranak pinak, baru wafat. Jenazah dikebumikan tepi Nabi. Kan pelik. Ini saya dapat bukti daripada satu tesis PhD kat MBA seorang warga Saudi, akademik, divibarkan sah hadir tu. Sebab itu tempat kosong ni, kosong tepi Nabi. Kau orang kata Syah ada, bukan saya, abang dia, abang Nabi. Abang mana? Abang kenabian lah, Nabi Isa. Nabi Isa tanah jadian sama tanah Nabi. Abu Bakar, Umar sama. Ali walaupun Bani Hashim, tapi tanah jadi Kufah. Tanah kubur tu mana? Betul tanah kubur. Tuan-tuan tak tahu, perempuan tak tahu, melainkan mereka dikebumikan di mana. Rupanya tanah dia, dalam badan kita ni, balik situ. Minha khalaqnakum. Tanah tu, tempat tu kamu dibalikan. Tempat tu kamu balik. Jadi, kalau takdir Allah ma'awat, sekala mereka-mereka yang kata yang malang terjadi, semua mati di laut. Itulah asal tanah dia. Dia ambil badan dia, balik situ. Redha. Senang kita lapang, kita balik ke asal. Bukan siapa boleh buat, Allah buat. Cuma Allah kreatkan dia asal jadi seorang pilot, naik kapten berpuluh-puluh tahun. Sekarang ni jadi sebagai co-pilot, ni steward, ni pramugari. Situ tempat dia. Rupanya mereka tu share sama bawah tanah jadian situ. Kita pasal tenang, kita tak apa. Sebab tu bila kata Allah, wa basyiril ladzina bisyiril mu'minin ladzina idza asabathum musibatun qalu, orang beriman ni kata Allah sampai berita gembira. Kalau berlaku tu, inna lillah. Kita hak Allah. Kepada kita kembali. Nak pergi ke mana? Jadi bila macam tu kita rasa tenang, tak sibuk. Tak payah bawa dukun-dukun, tak payah sebab balik sana. Sebab tu saya rasa iman yang solid kuat tu ialah terus kepada Allah Ta'ala tanpa perantara. Jadi kita rasa kita yang ada ni, bahawa kita tak perasan, tak sedar, dan dunia berlaku macam-macam perubahan. Sebab tu kadang-kadang ulama-ulama wali ni
dia suka buat rumah tepi kubur. Kubur. Malam-malam dia keluar di balkon, orang semua tidur, dia lepas sembahyang tahajud, dia keluar. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. Apa saya dah menangis. Aku nak balik sini juga tapi tak tahu bila. Jadi kita nampak hati dia sensitif. Kita berjauh kubur. Oh, cuba Ustaz, hantu raya mai Ustaz. Jadi macam dia suka sebab dia nanti ada ingatkan bahawa mati. Ingat mati bagus. Sebab kita kerja pun tujuan nak pergi situ. Jadi bagi kita lah, kalau kita iman kuat, apa yang berlaku ni banyak lebih besar dari itu. Siapa nak sangka semasa perang Uhud, pak saudara Nabi Hamzah tu, takdir Allah, dia mula dilontar dengan tombak, jatuh, ditikam, dikorek dada dia, buat keluar hati dia, nak dimamah oleh Hindun, seorang musyrikin tu. Malah orang kafir dihiris hidung sikit, selingat. Nabi berazam, dia letak pada tu, aku tunggu siapa yang kau pukul. Nabi mula, lama-lama Tuhan kata, sekiranya kamu maafkan, kamu bersabar, lebih bagus. Maka dikebumikan pada dia sebagai seorang Islam. Kumi 3 tahun dalam kubur, kemudian dipindahkan kubur, ikut kubur, kali kubur yang reput pakaian Hamzah, badan tak reput, janggut makin panjang, kuku panjang, kemudian darah masih mengalir macam baru mati 5 minit. Betul Allah kata wala taqulu liman yuqtal fi sulal amwat. Dia tak mati. Kamu kata dia mati, dia tak mati, dia hidup, cuma kamu tak sedar. Bagi dia yang ada isteri, anak-anak, ayah tak mati, ayah hidup. Allah sukanya kita tak mati, tak mati. Allah pesan, wahai penduduk bumi, ulat-ulat apa kalau jengking, jangan sentuh hamba aku yang mati kerana aku. Tu. Jadi kerana itu kita rasa kita yang dipenuhi dengan iman ni lega. Jadi bagi keluarga-keluarga yang siapa tak sedih, anak cucu kita sayang jatuh ke pertama mati, ingat kata yang melakukan Allah musabbib. Hanya Allah tu subjek, keluarga aku objek. Tu je. Kita kan subjek, kita objek. Bila objek tu macam-macam boleh berlaku, maf'ulun bih. Allah subjek, dia boleh buat apa dia suka. Cuma Allah tak zalim. Walaupun nampak pada zahirnya kasar, jatuh, putih. Kata putih. Sahabat Nabi putih. Putih kepala. Bunuh. Tak apa. Hancur. Tak apa. Jadi, cara bertemu Allah kadang putus habis. Tapi kalau aku mampu hidup semula, nanti ada di akhirat kelak nanti, orang yang pernah dihukum dibunuh oleh orang jenayah. Hadis sahih. Dia Allah bangkitkan dengan darah-darah. Kalau dia kena potong leher, dia pergi dekat orang bunuh. Kenal aku? Tak kenal lah. Takkan tak kenal ni. Tengkuk aku, engkau kerak kan? Nak kata apa? Urat penuh tu dia pergi. Kamu kerak tengkuk aku? Lari bala. Tak payah nak pergi. Bangun. Sebab tu Nabi masa Isra Mi'raj, Allah menampakkan kambing bergaduh. Kambing, seekor kambing itu dia tanduk kawan, patah tanduk dah. Nabi senyum, Nabi tak ketawa, senyum. Nabi kata kambing yang patah tanduk tu minta dihakimkan, minta tanduk balik. Kalau ini kambing yang tak ada akal, binatang pun minta hak, bagaimana manusia akan minta hak dia. Takkan siapa kena zalim. Kambing itu bergaduh dengan kawan-kawan dia, yang seekor tu kuat, tanduk patah kawan-kawan. Dia minta ganti. Kalau ini makhluk kambing macam manusia. Jadi saya balik cerita kita ni untuk secara ringkas. Kita ada 3 pihak. Allah, dia panggil musabbib. Kita makhluk manusia ni, binatang kah,
musabbab. Peristiwa berlaku sebab. Iaitu kereta, aksiden, kapal terbang, tenggelam, lemas, itu sebab. Jadi tak akan keluar ni. Kadang-kadang Allah mematikan kita cara biasa. Berapa umur dia? Ustaz Aziz 78. Oh, patutlah. Dia sakit. Mula kecil manis. Tu dah tinggi. Jantung. Gunung jantung. Patutlah mati. Sebab ni tak sihat, mati. Apa jadi? Jadi benda tu Allah mampu membuat sesuatu tanpa sebab. Saya sebab tak jumpa. Ada kita, kapal terbang tak elok. Dah confirm semua, dah okey semua. Siapa tu? Yang tu sabar Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita pakar, Allah pakar lagi. Saya pernah berceramah di HUKM. Doktor nama Dr. Syahrudin, dia pakar bius. Nak menamatkan siapa nama dia. Saya tak nak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Kita Dr. Aziz, saya ni pakar bius. Betul kita baru ni kita pakar, Allah pakar lagi. Dia nak cerita. Ada apa? Baru ni kata ada berlaku budak kemasian. Jadi keluar budak tu laki-laki. Dua-dua laki-laki. Yang seorang tu normal, yang seorang abnormal ke. Abnormal segi kelamin dia, alat kelamin dia. Duduk atas belakang ni. Duduk cakung belakang ni. Saya pakai biar nak fikir, nak hirih, boleh. Tapi nak jadi dia berfungsi macam mana? Saya menangis, dia menangis pasal saya tak tahu Ustaz. Saya kata saya pakar, Allah pakar lagi Ustaz. Dia insaf. Betul, kita tahu, Allah lebih tahu. Nak cabar Allah, Allah bagi benar, buat. Aku tengok macam mana kamu kata kamu pakar. Dr. Harun Din, masa tu saya dengan dia tu, isteri dia mak tua saya, jadi dia punya pangah dia. Hari Selasa tahun kat 10 tahun lah, saya pergi ke rumah dia. Hari Selasa berubat pukul 2 petang, berubat. Masuk seorang datuk perempuan, dia ketua jabatan, dibawa oleh 4 orang pakar SUKM tu. Dia kata, Tok Arun, kami tak tahu nak buat, kita frah tak boleh, kita doktor. Ni datuk ni, kita 3 bulan tak boleh tidur. Lepas tu datuk tu cakap, Dr. Harun, please saya kata, saya tak boleh tidur 3 bulan, tak, macam gila. Saya tengok Harun nak buat apa. Tak tu. Dia tak dekat, dia jauh. Dia tengok Dr. Harun, tuan-tuan kenal, dia mata dia tak garang, tapi pandangan dia. Dia tengok, dia tiup. Saya duduk tepi dah. Dia tidur kat 40 minit. Dia terbiar. Dia jaga tidur. Saya tengok sampai jaga tidur. Dr. Harun, terima kasih, syukur pada Allah lah. Doktor pening kepala, bawa ubat dekat segantang, bawa ubat. Kami nak kata frasa elok dah, tak tahu nak ubat. Harun Din bawa air sejuk tu, baca air tu, tiup, lega. Nak tunjuk akhir zaman ni bukan ubat Allah. Kita kena kombinasi antara usaha Allah yang tinggi. Jangan ada ego, jangan ada ego. Betul. Sebab tu Harun Din masa yang dia kena bawa ke Australia tu, dia bernazar hari itu kunuri anak dia. Ya Allah, aku bernazar sekiranya jangan bagi ada ribut atau apa hujan-hujan sebab orang nak mari bukan kunuri. Allah jaga sampai petang, pukul 5 petang. Habis hujan turun, dia menangis. Dia tu. Dia syukur pada Allah tu. Usung ke hospital. Bukan pasal sedih. Syukur pada Allah. Tak menanggung syukur. Kau bawa ke hospital ke Australia. Tu dia kata, doktor tu orang Taiwan. Dia pakar bedah jantung. Dia Kristian, Katolik.
you, Dr. Harun, you had to be died 3 years ago. Why you don't die? Wah, mana aku tahu. Dia kata, hang patut mati 3 tahun. Aku tak tahu. Apa duduk ke dia? Seni itu tak ada orang lain. Ada ke dia? Jadi benda tu mangkali tuan-tuan kenal dia. Dia cakap tak tinggi tapi cakap dia bahasa-bahasa simbolik, bahasa halus. Sebab dia cakap dengan hati dia. Bukan saya puji kepada Pak Abdullah tapi dia macam tu. Jadi dia jatuh sampai kebawa ke hospital tu, pasal tu kerana syukur kepada Allah, kerana tunai hajat dia. Tak ada ribut apa, hujan tak ada sampai petang. Elok habis kena raya. Tu macam tunggu habis. Dia menangis jatuh. Bawa ke hospital malam tu, bawa terus ke Solia. Terlampau syukur, reboh. Jadi itu dia punya respon Harun bin Din. Jadi kalau gitulah, kita tak katalah dia seorang wali, tapi saya rasa dia benar-benar tu ada kat dia banyak. Jadi secara kelebihan tu mungkin orang lain tak ada. Ada pada dia. Jadi kalau dia mari itu, itulah dia Harun dia. Yang saya tengok dia jatuh bukan kerana sakit, kerana syukur lebih. Sampai tak tahu nak abang jatuh. Pergi jantung. Dia tahan-tahan. Elok selesai asal semayang, hujan tu lebat. Dia pergi syukur-syukur hospital. Pasal apa? Terima kasih kepada Allah yang jaga sepanjang hari. Kita maha kaya. Yang tu ada pada dia. Mangkali payah orang lain pun. Bukan kata ego dia ada, tapi dia ada. Itu tanda-tanda orang beriman bila dia mari respon dia macam tu. Mudah-mudahan kita Allah jadikan ke apa pun pegang tu iman kita. Usaha boleh buat, tapi penghabisan Allah. Dialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasa dekat tu pagi ni celoteh cara-cara hudu-hudu. Mudah-mudahan sebanyak beri faedah kepada saya. Sebelum tuan-tuan dan puan, aku qauli hadza wa astaghfirullah. Jumpa lagi insya-Allah bila masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.